Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada saudara pengerusi yang berbahagia, Tuan Haji Salahuddin, Pegawai Takbir Agama Kepala Batam, yang berbahagia Datuk Haji Zabidi bin Haji Arifin, Pengerusi Masjid Al-Abidin Pinang Tunggai, Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, barisan urustia daripada Pejabat Agama Daerah Kepala Batam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri Pulau Pinang, wakil daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang, wakil-wakil daripada masjid-masjid yang saya duk nampak di sini. Ada 2-3 masjid yang saya perasan lah. Masjid Tok Bedu, Masjid Pinang Masjid Matang Janggui, masjid mana saya tak sebut tu, tak perasan kot. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita berada dalam satu program yang diberi nama program tabayun ataupun penjelasan kepada isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga demi menjamin kesejahteraan dan juga kebahagiaan rumah tangga kita hinggalah ke syurga insya-Allah. Tabayun, tuan-tuan sekalian, selain daripada menjelaskan, tabayun juga memberi maksud kita kena mengkaji, ataupun tabayun dalam arti kata kita kena tilik dahulu, kita tak boleh terima bulat-bulat. Itu maknanya tabayun. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik yang membawa satu berita, jangan kamu terima, jangan terima lagi, dan jangan kamu buang lagi. Maknanya fatabayyanu, kita kena cek dulu sama ada benar ataupun tidak. Kalau benda tu benar, kita terima. Kalau benda tu tidak benar, kita tidak terima. Tuan-tuan, satu benda yang terbaru semalam duk berlegar-legar selepas daripada Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahawa Jerusalem ataupun Baitul Muqaddis sebagai ibu kota kepada Israel, maka satu WhatsApp yang kita dapat, konon-kononnya datang daripada satu ustaz, mana saya pun tak tahu ustaz tu, saya lupa nama dia. Dia kata Syekh Hassan Nasrallah, pemimpin tertinggi Hizbullah. Dia kata di situ, kata Israel, Palestin telah dikepung oleh tentera-tentera Israel, dan minta kepada kita semua supaya baca hasbunallah wa ni'mal wakil ada berapa kali apa semua. Tuan-tuan, kalau kita tidak tabayun, kalau kita tak cek dulu benda ni, kita akan copy, kita akan forward bagi kat orang. Kita akan copy, forward bagi kat orang. Copy ni maknanya kita ambil lah, tak kira kata yang copy pula. Kita ambil, kita bagi kat orang. Konon-kononnya kita juga nak menjadi pejuang, ataupun kita nak bantu agama kita. Niat kita bagus, tetapi matlamat kita bagus, tetapi cara kita tu yang tidak berapa kena. Sebab tu dalam Islam, al-ghayah la tubarirul wasilah, matlamat tidak menghalaikan cara.
Maknanya tuan-tuan, kita kena tengok dulu betul tak betul, sahih tak sahih benda ni. Benda ni tuan-tuan sekalian, perkara ni terjadi dah lama dah. Ketika mana Palestin ataupun dalam tu ada tentera Hizbullah yang di Lebanon, bertempat di Lebanon, cuba menentang golongan Israel pada waktu tu. Lama dah, 3-4 tahun lepas kalau tak silap saya. Dan yang naik nama tu adalah Syekh Hasan Nasrallah. Tuan-tuan tahu siapa dia Syekh Hasan Nasrallah, pemimpin tertinggi Hizbullah ni? Dia ni merupakan pemimpin tertinggi dalam apa nama orang panggil golongan Syiah yang sekarang ni tengah duk sembelih sahabat kita di Syria. Waktu dia naik tu orang pakat duk sokong. Tiba-tiba baru kita tahu ketika mana sahabat kita ahli sunnah yang di Syria duk kena sembelih dengan Syiah. Di manakah pemimpin Syekh Hasan Nasrallah ni? Dia ke mana? Dia tak membantu. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, perkara macam ni kita kena tabayun dulu. Sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia tak boleh terima bulat-bulat. Dia kena kritis, dia kena tahu, tanya orang yang pakar dulu sebelum kita nak sebarkan benda ni kepada orang. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak masuk ni, yang kedua, kita kadang-kadang kita dapat cerita mengenai hadis ataupun mengenai kepribadian Nabi SAW. Hari ini Maulidur Rasul, dekat Maulidur Rasul ni, dalam fatrah Maulidur Rasul. Jadi macam-macam cerita yang disampaikan kepada kita. Antara dia cerita yang paling sedih, yang menyayat hati kita tuan-tuan sekalian, adalah ketika mana kewafatan baginda Nabi SAW. Dalam tu dia perbuat cerita tu, saya sendiri pun menangis dengar baca cerita tu. Rupanya cerita ni tuan-tuan, cerita yang tidak benar, yang menyatakan kata Nabi SAW sebelum dia nak mati, dia ada sebut ummati, 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 kan? Dia duk sebut benda macam tu. Sebenarnya memang dia ada sebut, tetapi dalam waktu yang lain, bukan ketika mana dia nak wafat. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah perlunya kepada tabayun. Kita kena, jangan duk pegang lagi. Tanya dulu, tanya ustaz ke, telefon pejabat agama pun tak apa. Tanya ni, saya dapat satu WhatsApp ni, anak saya hantar dalam grup saya, grup Haji Semadum. Kalau nama kita Haji Semadum lah, grup macam-macam. Hantar dalam tu, baca-baca, betul tak betul ni? Jadi tanya dulu. Pejabat agama kata, oh tak betul pakcik, yang ni salah, yang ni saja ada orang yang cuba nak bagi rosak Islam ni. Jadi dia buat main unsur-unsur yang tidak benar, kita pula percaya, kita pula beramal, takut di hadapan Allah Ta'ala semuanya benda tu ditolak. Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ni tuan-tuan, tajuk yang diberikan kepada saya mengenai kebahagiaan. Bila sebut tentang kebahagiaan, saya ada bekalkan kepada tuan-tuan tu, ada dalam beg, tak tahulah, satu kertas kerja. Dan kertas kerja ni kita akan cuba tengok ataupun kita cuba semak sama-sama. Mudah-mudahan dia akan menjadi suatu panduan dan juga pedoman kepada kita untuk menuju ke gerbang kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan tengok di hadapan ni, ditulis dalam tu, bahagiakan aku selamanya. Baik, sebelum daripada tu tuan-tuan, selaku institusi keluarga yang ada pada diri kita hari ini, saya nak bawa di sini, kalau tuan-tuan nampak, ini di antara statistik ataupun suatu sumber kajian yang telah dibuat oleh JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dia menyatakan di sini kes cerai ini cukup banyak. Kes cerai hari ini cukup banyak. Walaupun hari ini kenduri kahwin, hari ini saja kenduri kahwin berapa tuan sekalian? Jenuh kita nak pergi. Boleh katakan orang berkahwin ni selalu ramai, tetapi kita kena ingat, dalam persatuan ada juga perceraian. Dalam 21 pun bercerai pun banyak. Jadi berapakah statistik perceraian yang terjadi ini? Kalau kita tengok daripada tahun 2010, kita ambil tahun 2010 yang dibuat oleh JKSM, sebanyak 41,544 kes perceraian. Ini yang berlaku. Naik 2011 43,000, naik 2012 48,000, naik 2013 49,000, naik 2014 53,000, 2015 daripada Januari sampai Ogos
sebanyak 38,000 kes perceraian. Dan kalau kita tengok di sebelah akhbar di sebelah tu, dia menyatakan bahawa Malaysia ini adalah paling banyak sekali antara negara yang mengeluarkan ni Malaysia pun, tapi cuma tak mengeksportkan saja. Apa dia? Janda dan juga duda paling ramai di Malaysia ni. Jadi kita boleh tengok, boleh katakan dalam satu hari 156 pasangan yang bercerai. Bukan punya sikit tuan sekalian, 156. Kalau tuan-tuan tanya Ustaz Salahuddin, pening kepala dia, jabat agama ni selalu macam-macam kes perceraian tuan. Sagi saya tunjuk antara benda yang remeh terjadinya perceraian. Cukup benda remeh jadi cerai tuan sekalian. Baik. Dan kalau ikut daripada statistik 6 tahun itu, sebanyak 274,000 pasangan yang bercerai. Yang kes ni boleh catat di Selangor. Selangor saja sampai tara tu. Wallahu taala alam, kita ni tuan-tuan tak tahu banyak mana. Baik, kita pergi yang seterusnya. Ini di antara dia. Kes yang remeh yang saya sebut. Jangan kita anggap benda ni remeh. Rupanya benda remeh ni dia boleh jadi satu benda yang besar, satu kesan yang cukup besar. Kalau tuan-tuan tengok di situ, kalau hak nampak lah, hak tak nampak saya minta maaf lah. Hak nombor 1 tu saya tak orang sebut lah, nampak pelik sangat kalau saya sebut, tapi itulah hakikat dia. Hakikat dia tuan-tuan sekalian. Sebut bila sikit tapi tak sebut perkataan mula-mula tu. Isteri menggerutu. Apa dia menggerutu tu? Pakat-pakat tilik sendirilah. Benda apa? Benda tu pun jadi isu. Rupa-rupanya saya duk ingatkan benda ni tak betul. Dan benda ni telah disebutkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dan juga penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kosmo. Ini di antara dia statistik perkara yang berlaku. Lepas tu suami tak pandai melakukan hubungan intim, itu di antara dia tuan sekalian. Mula-mula okeylah, bila lama-lama, sebab tu kita nak kalau boleh benda ni sentiasa, orang kata apa, sentiasa berjalan ataupun sentiasa berada dalam keadaan yang seperti mana baru-baru dulu ni kan. Jadi macam mana kita nak menghidupkan suasana hak baru, kita pun kena sentiasa bertukar lah, kena cari idea macam mana nak bagi rumah tangga kita, macam mana nak bagi bilik kita wangi, macam mana hak mula-mula ni dulu mula-mula bilik wangi, tapi bila mai lah ni dengan kelambu pun tak buka, bila buka-buka kelambu dia turun salji, sawang lah tu, bukan dia salji. Allah, jadi lagu mana suami lena-lena tak pakai baju pula, mangkit bagi zuk mengutu sungguh lah belakang kan. Baik, jadi tuan-tuan tengok di sini, ini di antara dia. Isteri minta set persalinan sampai 30 jenis. Yalah, bila duk keluar tengok kawan-kawan duk bertukar tudung selalu pergi tempat kenuri, mereka pun tanya, kenuri lepas aku tengok hang pakai tudung ni juga. Tak makan dah maklum ni. Jadi balik duk runtun suami. Jadi itu di antara dia. Baik, lepas tu warna baju seluar macam-macam lah. Isteri kotokkan kepiah suami pasal tak mau suami menghabiskan masa berborak di surau. Ada juga kes ni berlaku. Laki dia suka pakai kepiah tu aja. Kepiah dia beli di Mekah tu sedap, dia kata kepiah Pakistan tu. Sebenarnya bukan kepiah Mekah, kepiah Pakistan jual di Mekah. Dia beli tu, dia seronok pakai tu. Bila duk pakai tu pergi masjid, balik lambat. Bila balik lambat, isteri pun saya cari pasal, dia bagi kotak kepiah tu. Jadi kotak kepiah tu kawan tak ada nak main masjid lah kan. Suami pun dah habis balik lah, duk sembang apa lagi. Dia kata ustaz ajak menyembang, padahal ustaz tu balik awal lah kan. Dia duk sembang ustaz mana tak tahulah, duk ubuh lagu tu. Baik tuan sekalian, dan isteri suka mengikuti rombongan beramai-ramai. Hak ni jenis kaki ranjau punya. Bila menikah kaki ranjau, dia kira ranjau merata ya. Ranjau ni bukan makna muhung, ranjau Pening ni muhung. Hak ni ranjau ni apa, kira duk berjalan merata. Sat-sat rombongan tu, sat-sat rombongan ni. Dia hantar, kira pakai pelekat ni, ada pun hantar WhatsApp. Minta maaf abang, saya duk ada di Bangkok. Bangkok tuan sekalian. Tak terkejut kawan ni. Jalan pun Bangkok, dia ni pun. Baik. Lepas tu macam-macam cerita dalam ni lah kan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam ni. Itu di antara dia. Kita nak masuk apa tuan sekalian? Bagaimana kita nak jaga? Bagaimana untuk kita berusaha? Yang ni diberikan oleh ulama. Antara poin-poin untuk nak dapatkan kebahagiaan diberikan oleh ulama berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Antara dia tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut ada 4 perkara Nabi kata. Yang ni secara dasar untuk nak dapatkan kebahagiaan, untuk kita nak minta bahagiakan diri aku sama ada suami ataupun isteri. Nabi kata dalam satu hadis,
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi kata arba'un minas sa'adah. Ini antara benda yang penting lah. Nabi kata ada 4 perkara, kalau ada 4 benda ni maka kita akan bahagia. Dan kebetulan hadis ni Nabi cerita kepada sahabat-sahabat yang di saat itu sahabat itu adalah orang lelaki. Sahabat di kalangan perempuan tak ada waktu tu. Mungkin di rumah ke Allah Taala, tapi waktu tu Nabi kata arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara daripada kebahagiaan. Kalau ada 4 benda ni maka bahagialah hidup kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik. Nabi kata yang pertama sekali al-mar'atu salihah. Nabi kata nombor 1, apabila kita mempunyai al-mar'ah ataupun isteri yang salihah. Salihah ni isteri yang betul-betul taat setia kepada kita, tak pening kepala kita, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dapat bini yang tak taat setia kat kita, sakit kepala kita. Kan, dapat isteri pula yang kira kaki ranjau sebut tadi ni. Kaki berjalan, kaki nak solek, pantang cuti sekolah, dia atur siap dah diary kat kita, schedule dia buat dah. Abang minggu pertama kita pi Legoland, dia kata. Punggah balong ni, nak kena cari duit pula. Minggu kedua kita pi Bandung. Minggu ketiga makan mi Bandung lah kawan ni pun. Kan? Macam-macam dia duk atur siap-siap lagu tu. Pergi kita tuan-tuan sekalian. Kita lah duit tak apa nak cukup, macam-macam lah ni, mahal apa semua ni, itu di antara dia. Al-mar'atu salihah. 1. Sebab tu tuan-tuan, sebelum daripada nak menikah, ni kena cerita juga kepada anak-anak, ataupun kalau nak tambah seorang lagi pun boleh kot, kan? Kalau beranilah, kan? Cari sebelum nak cari hak seorang lagi, ataupun kepada ni lah, kepada anak-anak kita ni hak nak menikah ni, pesan dia elok, hang nak menikah nombor 1, kalau hang tak penin, hang cari isteri yang salihah. Cari isteri yang salihah nombor 1. Sebab kalau ada isteri yang salihah, kita tak pening lah. Sekurang-kurangnya kita keluar pergi kerja, hak di rumah tu selesai. Hak di rumah tu kita balik rumah rapi elok, lepas tu mayang dia jaga, bukan dekat dia jaga kita juga, dia jaga anak-anak kita juga. Kita tak kena pening kepala dah. Ni kira langkah-langkah masuk di rumah. Waktu maghrib kita dah semayang maghrib dah, balik rumah saat nak makan nasi, tengok-tengok duk bergelempang depan TV lagi. Pukul 7.30 tu kan cerita macam-macam. Apa nama? Tuan Anas Mikael punya cerita. Kita tengok-tengok, Allah, hang tak semayang lagi ke? Dia kata uzuk abang ni. Uzuk apa dekat 7 tahun dah? Tak semayang-semayang uzuk lagi. Mampu kita. Kan, jadi yang tu benda tu kita kena apa nama, nak kena utamakan. Sebab tu Nabi kata menikahlah 4 perempuan. Yang pertama li jamaliha, kecantikan dia, li hisabiha, keturunan dia, li maliha, harta dia, yang terakhir Nabi kata li diniha, agama dia. Tapi Nabi kata andainya kamu meletakkan agama di hadapan, fazfar bidzatid din taribat yada. Kalau agama tu duduk depan, maka kamu akan selamatlah 2 tangan kamu. Maknanya bahagialah kamu di dunia dan juga di akhirat. Itu antara ada tuan-tuan sekalian. Ada isteri gerak kita subuh, alhamdulillah, boleh pesan kat kita semayang, abang semayang gedak lagi ya. Ada isteri macam tu. Jadi itu yang kita mau. Yang pertama al-mar'atu salihah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita ada yang kedua ataupun instrumen yang kedua, kata Nabi, wal maskanul wasi', iaitu rumah yang, bukan kata dalam hadis dia kata luah. Luah ni satu benda yang orang kata apa, objektif lah benda ni. Luah ni maksud dia, kalau rumah tu tak luah pun tapi rasa lapang, tu maksud dia. Luah tu hanya pada diri kita, kita berasa lapang, duduk di rumah lapang, tak serabut. Jadi nak kena, yang Nabi sebut ni nak kena jaga. Carilah isteri yang pandai mengemeh pun kena cari tak? Ni kalau dia pun tak pandai mengemeh, kita pun tak pandai mengemeh, rosak rumah kita. Rosak. Balik-balik rumah dengan terpijak botol air, botol susu anak. Allah. Lepas tu mana dia kosen, rupanya duduk atas kipas kosen. Dia pun tak fikir langsung tentang rumah, duk fikir kita aja. Mampu kita ni. Tu cerita dah. Baik. Jadi antara yang kedua disebut oleh Nabi SAW, dia kata rumah yang
yang apa, yang wasi' ataupun yang lapang. Baik, yang diberikan ataupun yang telah disepakati oleh ulama, kalau nak cari rumah ni pun benda ni nak kena fikir juga. Carilah rumah yang mempunyai 3 bilik. Tuan sekalian, bilik kita, bilik anak perempuan, bilik anak lelaki. Tadi Ustaz Salahuddin ada sebut banyak kes-kes penguatkuasaan yang berlaku ataupun yang telah dibuat, yang telah dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Bila tangkap, tengok-tengok anak muda duk tidur mata tempat lah, di tepi-tepi laut apa semua tidur. Bila pergi tanya pasal apa hangpa tidur tau ni, antara jawapan yang diberikan oleh mereka, mereka kata apa? Mereka kata rumah saya sempit tau tak Ustaz? Mereka kata rumah saya adalah sempit, bilik ada 2, satu bilik mak dengan ayah saya, satu bilik lagi adik perempuan saya ni duk tidur di ruang tamu. Ni adik-beradik saya main, mereka tidur di ruang tamu. Lepas tu saya nak tidur di mana? Takkan saya nak tidur di dapur kot? Tak gila ke Ustaz? Dia kata Ustaz pun gila. Tuan nampak tak? Rupanya benda tu, kita tak fikir. Kita duk fikir kira nak tangkap orang lah. Kan? Bila pipi cek-cek, menangis pun ada. Allah menangis. Pasal apa ni? Sebenarnya saya bukan sangat nak tidur tepi laut tu. Kebetulan dia tidur dengan perempuan. Hak perempuan tu pun sama ya. Rumah lebih kurang juga. Ada 2 bilik, satu bilik tu bagi kat abang dia pun tidur di ruang tamu. Adik-beradik main, takkan dia nak tidur di dapur, duk peluk tonggas. Dia pun tidurlah di tepi laut. Bila tidur di tepi laut, jumpa Pak Long hak sama tadi ni. Maka kelut dah ada 2 orang tu. Kelut tu yang kena tangkap tu. Tuan boleh faham tak? Yang tu kena fikir juga. Kan? Minta maaf, sebutlah, minta maaf. Saya mungkin agak berlainan sikit dengan orang hak lain. Kadang-kadang sebelum kita nak menikah, kita tengok juga bakal menantu kita. Kalau anak kita perempuan lah, bakal menantu kita. Bukanlah kita nak sangat harta tu, kita tak tanya sangat hang kerja. Janganlah selidik sampai tahu tu. Ni saja duk pergi jadi hak ni bukan mami Pulau Pinang ni. Hak ni mami Burkina Faso punya. Dia kata saja mami nak tanya kerja apa? Dia kata lagu tu kan. Pak Long ni pun kata saya kerja bawa kapal terbang. Tu kapal terbang duk ada belakang rumah, dia kata. Parking belakang rumah. Okey, selesai mami. Kerja tu pun kadang-kadang nak kena tanya juga. Pasal apa? Bukan untuk bahagia untuk kita. Untuk kena faham elok ni. Bukan untuk kita. Hang kerja besar apa semua boleh laku tumpang. Dah bukan untuk kita, tetapi untuk nak jaga anak kita ni. Anak kita nak serah kepada dia. Anak kita nak bagi kat dia. Jadi nak kena ada jugalah. Ni dia kata saya tak kerja apa mami, saya kerja saya ni kira angkat tangan berdoa kat Tuhan, ada rezeki ada lah, tak ada lah. Kalau tak ada tu tak ada lah rezeki. Jenuh lagu tu. Nampak tak apa setuju tuan-tuan ni. Boleh faham tuan sekalian? Jadi nak kena maklum juga benda tu pun kena ada juga. Takut lagi kita pula yang menjadi masalah. Itu je. Baik. Lepas tu yang ketiga kata Nabi SAW, antara kebahagiaan yang dikecapi oleh seseorang itu andainya ada, kata Nabi, wal markabu Nabi kata di sini mana dia tadi tak? Baik, maskanul wasi' wal jaru salih. Nabi kata jiran yang saleh. Kita ada jiran yang baik, kata Nabi SAW. Kalau ada jiran yang saleh, jiran yang baik, kita pun tak pening kepala tuan sekalian. Kan? Ni duk ada jiran, kalau dia tengah duk pancuk duk sembok pokok ke apa, kita tak keluar lagi. Tunggu dia masuk dalam rumah baru kita keluar. Tak mau bersemuka dengan dia, tak mau bertentang mata dengan dia. Tu masalah. Tu satu. Kadang-kadang berlaku perselisihan. Yang kedua, kalau jenis jiran ni dia jenis tak faham. Kadang-kadang kita kata jom pergi masjid, kita kata dia kata tak apa haji, pergi duluan nanti kami pergi ya. Berapa kali duk ajak tak mau. Jiran hak jenis suka sosial ni punggah kita. Waktu maghrib kita kelang kabut nak pergi semayang maghrib, depa waktu maghrib duk sambut bersedih. Kan, tepuk tangan apa semua duk sambut. Lepas tu panggil kita pula, haji pergi mana? Nak pergi masjid ni masuk maghrib. Allah haji mai saya haji, pasal apa? Tolong baca doa selamat. Punggah kita. Doa selamat kat siapa? Ni kat Tok Wan kami sambut bersedia dia umur 86. Tok Wan 86 tu sekalian. Berjalan serupa dengan kora-kora dah. Pi tiup lilin. Tiup pun tak padam api tu. Tak padam lah, keluar gigi ya. Pasal poliden tak bubuh. Allah, sakit kepala kalau dapat jiran macam ni. Kita duk main mengaji nak kena dakwah, kita duk dakwah macam-macam tapi tak mau, sakit kepala. Sebab tu Nabi kata al-jar qabla dar. Nabi kata jiran sebelum daripada rumah. Nabi kata maknanya sebelum kita nak buat rumah kena cek dulu jiran kita tu macam mana.
Kalau jiran baik, insya-Allah kita akan selamat, akan bahagia. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wal markabul hani. Markabul hani ini iaitulah tunggangan yang selesa ataupun tunggangan yang terbaik. Kena ada juga. Hari ini tuan-tuan sekalian, keperluan kepada kereta tu ada. Bukan kereta mewah, tapi sekurang-kurangnya kereta yang orang kata apa, bolehlah kita bawa kita kalau ada keperluan apa-apa. Ni kereta mewah tuan-tuan sekalian, beli murah. Oi mahal ustaz, kereta ni kalau ikut mahal tapi saya dapat murah. Rupanya kereta jeruk kelubi hak tenggelam di Selangor. Bawa balik mai. Kemas tuan-tuan sekalian. Naik seminggu dia terkeluar habis-habis. Antara dia terkeluar apa, buka aircon, dia keluar ayak warna merah. Kan? Tu antara kita kena tengok tuan-tuan sekalian. Jadi kalau apa nama orang kata apa, benda ni kalau ada pada diri kita, markabul hani ataupun kenderaan yang selesa ni, insya-Allah kita akan bahagia. Dan Nabi kata mafhum mukhalafah kepada hadis tu pula, lawan kepada hadis tu pula ada 4 perkara juga. Nabi kata wa arba'un minasyaqawah, dan 4 perkara daripada kecelakaan. Kalau ada 4 benda ni, celaka hidup kita. Makna dia tak selesa, tak bahagia hidup kita. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mar'atu su. Yang pertama sekali, kalau ada isteri yang tidak baik. Oh, sakit kepala, isteri tak baik. Antara dia yang tak baik ni apa? Kadang-kadang yang datang daripada mulut dia. Duk pelaga kita, minta maaf lah, minta maaf saya sebut benda ni sebab ini hadis Nabi SAW. Balik duk mengacum hak ni tak kena, mampus kita. Pi kenuri dah, masuk dalam kereta ni, kata abang nak tahu, tak dan nak buh gear lagi, Pak Long ni tak dan nak balik rumah lagi, abang nak tahu dah. Memang abang ni nak tahu selalu. Allah abang, anak dara tadi. Iyalah, orang perempuan kadang-kadang antara rukun yang wajib ketika mana walimatul urus adalah melihat bilik pengantin. Tu rukun wajib tu. Masuk nak tengok tema dia warna apa. Macam mana dengan kita buat itu okey? Oi, kita buat kemas lagi abang. Oi, tak boleh lawan. Seronok balong ni pun renyih ya sambil dia buat kereta. Sekalian, masuk Allah dia kata abang pengantin ya Rabbi. Ya Rabbi tu baguslah, tapi mengumpat. Awak anak dara comel kecil molek, dia kata elok, tapi lah hak laki tu besar lori, pemuhung besar. Dia kata pengantin besar lori, hanglah ke darah nasi dia panggil apa semua dah, sepatutnya bersyukurlah, dopi mengumpat pula. Tu tak mau macam tu. Okey, kalau ada macam tu abang ada, hai jaga mulut tu begini. Ni suami, tonton mai pagi ni, ini di antara dia. Kalau tak mai isteri, balik bebas kat isteri lagi ni. Boleh nah? Berani tak berani? Tengok muka pahlawan belakang ni. Balik sat gini. Tadi ustaz ada abang ni mengenai orang perempuan. Ustaz abang apa? Dah ustaz rin salam. Oh, dia jadi kutu pula. Rupanya geng GTB, geng takut bini rupanya. Allahu akbar. Baik. Yang ketiga, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jarusu, apabila kita ada jiran yang tidak baik, sakit kepala kita. Sakit kepala tuan-tuan sekalian. Macam Datuk Zabidi tadi cerita kat saya lah, dia di antara orang yang mengimarahkan masjid sebagai pengurusi masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, anak-anak qaryah ni macam-macam orang. Kalau dapat hak elok, alhamdulillah lah, tak sakit kepala, seronok bagi bantuan kepada masjid. Tapi kalau hak jenis mai hak yang minta maaf lah, kalau perkataan Arab dia kata su ni apa tak cantik lah. Mai masuk masjid dia duk parti. Apa buat lampu biru mahal, dia kata membazir. Dia pikir tu. Ada jenis lagu tu. Jenis mata ni mata ikan keli. Jenis duk tengok mata. Dia nak cari hak mana salah. Tang salah tu lah dia nak jajar tuan sekalian. Jadi jaga elok lah. Kita takut jiran kita macam tu. Kebaikan hak baik kita buat dia tak nampak. Yang duk nampak tu benda jahat. Kan? Kan dia kata Allah. Dia kata aku jiran dengan Ustaz Luqman lah. Ustaz Luqman. Dia buat muka lagu tu tak mau. Kan dia buat muka lagu tu tak mau. Ada benda yang tak elok yang dia nampak di sisi kita, yang itulah dia akan jajah. Sakit kepala kita tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya, yang ketiga kata Nabi, wal markabusu, kalau kita ada kenderaan yang rosak, kenderaan yang tak elok. Naik motor rosak, naik kereta tuan-tuan sekalian, macam-macam lah kereta tu. Kan? Kereta rosak, kereta tak elok. Jadi nak kena apa orang kata apa? Kena berubahlah, kena usaha juga untuk kebahagiaan kita dan juga keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Yang keempat kata Nabi, wal maskanud dayiq,
ada tempat yang sempit, tempat ataupun rumah yang sempit, rumah yang serabut. Walaupun rumah besar tetapi serabut. Jangan jadikan rumah kamu sebagai maqabir, sebagai kubur-kubur, kata Nabi. Maknanya dalam rumah kena hidupkan juga amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Semayang, baca Quran, atau kena hidup juga dalam rumah. Nasihat menasihati. Kalau ada rumah yang macam tu, insya-Allah rahmat Allah Ta'ala akan turun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang hadis Nabi SAW sebut. Baik, ini di antara poin yang pertama saya nak sebut kepada tuan-tuan. Ada 10 perkara yang ni yang ulama bahas. Ulama bahas berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi tadi ni. Yang pertama sekali, untuk nak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, yang pertama sekali kita kena memahami dan mengerti tujuan serta hakikat pernikahan. Dalam tu ada beberapa item. Antara dia, kita kena tahu menikah ni dia nak memenuhi tuntutan naluri kita selaku manusia. Manusia dia tak boleh hidup seorang, dia kena hidup berdua, tuan-tuan sekalian. Hidup berdua. Daripada dua itulah dia keluar wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kata Quran. Daripada dua itulah keluar ramai laki dan juga perempuan. Lepas tu dia akan kembali kepada dua balik. Bila dah semua pekat keluar, jadilah dua balik. Hak dua tu tuan-tuan sekalian, janganlah kita duk pisah-pisahkan. Kadang-kadang orang tak tahu, bila makin lama, bila makin orang kata apa, makin berumur ni, dia kira nak duk berdua aja. Hak ni anak-anak dia cukup marah. Apalah ayah ni tak boleh banggang dengan mak langsung. Lama amat. Depa tak edit lagi. Kena kat depa baru depa tahu. Kadang-kadang mak ni bila tak nampak di mata mak, mana ayah hang duk tahu mana, padahal ayah duk bagi makan ayam duk bawah tu. Lah ayah duk bawah bagi makan ayam tu, tak boleh hilang di mata sikit kira nak tanya. Tak apa, tunggu sat sampai giliran kita, tuan-tuan sekalian, baru kita tahu. Allahu Akbar, betapa besarnya, betapa nikmatnya ketika mana berdua ni. Pengalaman saya, tuan-tuan, saya pergi haji baru ni, saya tengok benda tu, saya nampak depan mata. Allahu Akbar, tabarakallah. Bila pergi sana, dia jadi mekar balik yang kata percintaan daripada hak mula-mula menikah tu. Hak pergi sana tu sekalian, umur kira lebih kurang berumur lah. Pergi sana ada 2 orang ni. Kami pula pergi bujang waktu tu. Bujang ni duk geram sajalah. Kan, duk main pegang-pegang tangan. Walaupun kalau pegang lebih sikit, terkeluar kulit, tuan-tuan sekalian. Umur dah 70 lebih dah. Kan, jalan pegang tangan, Allahu Akbar. Makan pula, Pak Long ni pun kata tolong suap. Ada depan mata kita yang Mak Long ni pun suap. Hajah dan haji lah di hotel saya tu. Suar-suar kepala tengok dia duk suap. Allahu Akbar. Kita masuk-masuk dandan, teringat bini kita tu. Kita pergi seorang. Rupanya di sana mengembang balik yang kata cinta kita tu. Itulah nikmat berdua tu. Baik, yang seterusnya dia benteng, menjadi benteng akhlak untuk nak mendapatkan akhlak yang luhur. Apabila ada keluarga, apabila diberikan rumah tangga kepada kita, di situlah kita cuba nak menghidupkan akhlak hasil daripada tegur menegur, nasihat menasihati di antara kedua pihak, tuan sekalian. Tundukkan pandangan, lepas tu kita nak hidupkan rumah tangga yang islami, kita nak meningkatkan ibadat kepada Allah, dan juga kita nak memperoleh keturunan yang soleh. Ini di antara tujuan. Jadi benda ni, tuan-tuan sekalian, kena pesan kat kita sekarang ni pun kita boleh muhasabah balik. Aku menikah selama ni, ini di antara tujuan kita menikah. Aku menikah selama ni, ini di antara objektif ataupun hakikat sebenar kepada pernikahan kita. Baik, yang kedua, poin yang kedua, suami dia kena tahu isteri ini merupakan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Bila sebut kata ujian, dia kena faham ujian ni apa dia, tuan-tuan sekalian. Ujian ni satu benda yang menguji diri dia. Jadi dia kena terima keadaan isteri dia yang macam mana. Dia kata dulu sebelum kahwin dulu nampak pagar tu penuh, pagar tu gigi lah. Maila ni bila renyih nampak gua tempurung, dia kata. Kan, ada buat melawak lagu tu tak kena lah. Hakikat dia lagu tu lah. Bila peringkat umur mai apa semua, itulah benda yang perlu ditempuh dan juga diterima oleh orang-orang yang sudah mendirikan rumah tangga. Jadi banyak, tuan, banyak, betul saya tak baca tu banyak sangat. Banyak sangat. Jadi, sebagai seorang suami dia kena faham, sebagai satu orang suami dia kena terima apa yang diberikan ataupun apa yang ada pada diri seorang isteri, sebab dia merupakan ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Baik,
Yang ketiga, yang ni isteri pula. Tadi di peringkat suami, yang ni di peringkat isteri. Isteri dia kena faham, dia kena mengerti dan mengamalkan adab serta akhlak dan juga tugas dia sebagai satu orang isteri. Yang pertama sekali, ni saya sebut sebab tak banyak mana kan. Yang pertama, dia kena utamakan untuk berada di rumah. Walaupun dia bekerja, tetapi di rumah tu dia kena utamakan. Jangan bawa balik benda masalah kerja tu bawa balik di rumah. Bila bawa balik masalah kerja di rumah, yang ni lah yang akan terjadi konflik, tuan-tuan. Hak saya sebut tadi, benda hak remeh-remeh, itulah yang akan terjadi. Baru ni, bukan baru ni, 2 tahun lepas kami yang duk bagi ceramah kursus kahwin ni, kami diberikan kursus daripada KSK, Komuniti Sosial dan juga Keluarga, daripada JAKIM. Kalau tak silap saya, nama ustazah tu Ustazah Hakimah, kalau tak silap saya. Dia bagi talk, dia bagi ceramah kat kami. Dia kata baru ni ada satu kes cerai yang tak masuk akal. Apa dia kes cerai tak masuk akal? Dia disebabkan ubat gigi. Bercerai sebab ubat gigi. Apa relevan nak bercerai sebab ubat gigi? Rupa-rupanya tuan, hak bini ni dia jenis kemas, hak suami ni dia tak apa nak kemas. Bini ni bila dah guna ubat gigi tu, hak di bawah yang tajam, ada 2 tajam tu kan, ubat gigi tu dia jadi dia macam ni, kepala ubat gigi, hak di bawah tu, hak di bawah ni kan tajam. Bila dah guna, bini tu dia orang kata apa, dia lipat. Pasal apa? Nak jimat. Yang suami ni tak mau, suami ni dia kira picit dia. Yalah, kita orang lelaki benda mudah tuan-tuan sekalian. Kira picit sudah, duk lipat apa. Bini dia tegak 3-4 kali, tegak 3-4 kali, tak jalan juga tuan sekalian. Jadi disebabkan kerana itulah ungkit pergi habis semua, lah kali bercerai. Allahu akbar. Nampak tak? Benda kecil je kan, benda kecil cerai. Wal'ayazubillah min zalik. Jadi kita kena jagalah, kena jaga. Jadi isteri dia kena faham utama ataupun keberadaan dia, itulah yang penting tu di rumah. Baik. Lepas tu utamakan tugas rumah, itu di antara isteri lah. Kerja rumah ni kena utamakan. Apa pun di rumah kena utamakan. Lepas tu ni tidak berkunjung, maknanya tak keluar lah berjalan-jalan kita sebut tadi ni. Bukan kaki ranjau punya orang lah. Satgi rombongan hak nu, satgi rombongan hak ni, hak nu, hak ni. Yalah, suami pun sakit kepala juga. Bila balik-balik tak ada siapa nak jaga dia, tak ada siapa nak makan dengan dia kan. Hak duk teman dia tompok je, kucing kita lah. Duk tompok, makan dah tompok. Bini kata, "Pok hang duk sembang dengan siapa? Tengok-tengok sembang dengan kucing." Allahu akbar. Lah kali dia kata apa? "Aku ni kalau mak hang tak ada, tak apa, janji tompok ada sudah. Mampus kita." Jaga elok. Tak apalah kalau tompok kucing. Kalau nu maklum bertompok. Yang tu kita risau tu. Baik tuan sekalian. Jadi itu di antara dia. Lepas tu menyenangkan saat dilihat suami, kena jaga apa orang kata apa, kepribadian kita, syahsiah kita, diri kita kena jaga. Baik, saya sebut secara ni lah, secara cepat. Memelihara kehormatan ketika mana suami tak ada. Hindari diri kita, tidak menghindari diri ataupun menjauhkan diri daripada suami, jangan benda tu. Jaga kehormatan suami, bermuka ceria. Ni payah nak dapat ni. Muka tu kena selalu ceria. Susah ke, senang ke, muka satu ceria. Tuan-tuan, rupanya dalam Maulidur Rasul, bila kita duk mengaji dalam Maulidur Rasul ni, antara benda yang terdapat pada isteri-isteri Nabi adalah sentiasa bermuka ceria walaupun mereka berada dalam keadaan susah. Muka kena ceria, senyum ya, walaupun lah makanan hari ni suami tak balik, Allah hari ni tak ada apa, senyum. Nampak senyum ya, suami pula jenis tak faham. Kira aku tak balik apa, muka seronok kira boleh, aku tak balik dah lepas ni. Payah pula dapat suami jenis tu. Jadi tuan sekalian, itu antara dia lah. Bila muka lagu tu kita pun seronok lah. Seronok, insya-Allah suami akan berubah insya-Allah. Lepas tu pakai tidak menjolok mata, tidak mengeraskan suara. Sebab suara ni antara mahkota isteri. Amat prihatin terhadap rumah tangga. Banyak lagi rupanya ni. Ikhlas dengan pemberian suami. Suami bagi apa terima dengan hati yang baik, jangan duk petikai kan. Allah, abang bawa balik ikan 3 ekor abang tahu tak di rumah kita ada 10 orang. Duk buat aku tu tak mau lah. Abang ada abang 3 ekor ni pun banyak abang oi. Kan kita duk 10 orang ni tak habis abang ni. Dia kata lagu peli ekor ya. Dia pun start mutu pergi beli lain. Tuan sekalian, dia bawa balik mai 1 lori ikan bagi kat kita. Okeylah. Betul. Mendahulukan hak suami. Ini antara benda lah ni.
dahulukan hak suami daripada keluarga-keluarga kita. Kita dahulukan hak suami dulu, kan? Ni kadang-kadang bila balik rumah kita, balik rumah mak mentua suami lah, dia tinggal suami lah kereta lagu tu ya. Bini apa mak tanya, laki hang tak balik mai? Balik duduk dalam kereta. Tuan sekalian, kita pilah panggil abang. Jangan awak buat panggil pasal pi lagu tu tak mau. Buat panggil pasal apa ni? Hang tak panggil aku masuk pun. Allah menikah lama. Jangan buat lagu tu. Betul tak? Lagu betul aku belah Pinang Tungai ni. Lagu tu duk kena kot. Ada balik tu dia tak peduli dah kat suami, dah ikutlah. Suami nak tidur tak mana pun ikutlah. Lah kali tidur di dapur peluk tonggeng dapat luang ni pun. Keraci lah. Janji boleh tidur sudah. Tak mau lagu tu. Boleh faham lah? Tak mau macam tu. Jadi nak kena dahulukan. Bila dahulukan benda tu, suami dia akan rasa dihargai. Bila suami rasa dihargai. Sebab apa saya sebut ni? Ustaz tadi tang laki ni tak sebut banyak. Pasal apa tang isteri ni sebut? Sebab tadi dalam peratusan, saya lupa nak tu. Dalam peratusan tadi, antara punca yang terbesar perceraian ni apa? Datang daripada isteri. Minta maaf saya sebut tuan sekalian. Hak lagi kacau tuan sekalian adalah hari ni kan ada jenis benda-benda yang terbaru lah ni. Handphone. Dulu tak ada handphone, suami dia bagi kepada dia, nah ambilkan handphone satu. Dia pula main handphone macam mana tak anak tolong pergi buat Facebook bagi kat dia, kan? Lepas tu nak buat gambar apa ni? Buat gambar mak, tak mau, malu mak tak apa. Mak bubuhlah gambar merpati, burung merpati putih. Rupanya tuan-tuan, dulu waktu dia sekolah menengah dulu, memang dia duk guna nama tu lah, merpati putih. Ada pula Pak Wah hak lama, nama dia Gagak Hitam di Rimba. Gagak hitam di rimba tu pun guna Facebook hal sama juga. Jadi sajalah bila tu tanya siapa ni, dia pun habaq lah, nama saya Smeah binti Smeon. Hang tak kenal aku lah. Siapa dia? Akulah Semadum hak tadi ni. Hang ke? Anak apa orang lah? Allah, cucu dah apa semua. Dia mula dah tu. Seronok no. Dulu ingat tak dulu waktu kita naik Vespa hak tayar motor aku pecah tu, hang tolong berbayar. Rupanya perempuan ni yang tolong. Macam-macam dah mula dah. Bila mula tu sekalian habis dengan suami pun dia mula dah, tengah duk makan pun sat-sat bunyi yang tu. Rupanya tuan-tuan, bila dah lama-lama tu dia mula intim balik. Bila intim balik dia mula, abang saya rasa hidup dengan abang ni rasa tak apa nak selesa, rasa tak bahagia dengan abang. Pasal apa? Saya lebih bahagia hidup dengan orang ketiga. Padahal dia baru mula jumpa balik ya dengan Gagak Hitam di Rimba tadi ni. Maka Gagak Hitam di Rimba bila jumpa merpati, maka berimba-rimba lah dia. Jadi habis itu masalah dia. Allahu Akbar. Tak sakit kepala kata sekalian. Baru ni main di masjid saya. Nak pencen dah, minta maaf, nak pencen dah. Sakit kepala ni. Masjid ustaz. Duk main menangis ni. Dan dia pula ni orang apa nama badan beruniform ni. Kira kalau berkawat ni kira duk jerkah orang ni. Main nak menangis. Allah Akbar. Menangis dah lah, bukan kata nak menangis ustaz. Saya isteri saya pula ustaz ikut orang lain. Duduk menangis itu. Allahu Akbar. Pasal apa jadi macam tu? Saya silap pergi bagi handphone dekat dia. Bila dia beli handphone apa semua, ada grup sekolah depa tu, alumni hak berapa puluh tahun. Tuan, jumpa balik. Ya Allah, kita pun nak kata apa? Banyak-banyak minta doa ke Allah Taala lah. Lepas tu pergi jumpa isteri dia, minta balik pujuk balik isteri dia. Yang tu lah. Allahu Akbar. Janganlah jadi benda macam tu Baik. Yang seterusnya, menyayangi, menjaga, mendudukkan pandangan, membiasakan diri bermuraqabah. Inilah kekuatan yang ada pada isteri, tuan-tuan sekalian. Kekuatan yang ada pada isteri apa dia? Selain daripada kasih sayang suami, dia ada kekuatan muraqabah ataupun dekat diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kes-kes yang konseling terima. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, ustaz, saya ni hari ni duk kuat pasal apa ustaz? Sebab saya duk bangkit tengah malam. Yang tu ya. Kalau saya tak buat semua ni ustaz, saya tinggal dah suami saya duk buat perangai macam ni. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya di sana ada kekuatan. Di sana ada orang kata apa? Ada muraqabah, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perbanyakkan sembahyang puasa sunat. Lepas tu suami mendorong suami mencari rezeki yang halal. Yang ni pun tuan-tuan satu benda yang besar juga. Kalau boleh pesan kepada yang nak menikah ataupun kita sendirilah hari ni, kan, balik muhasabah balik. Sebab apa? Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk kesan yang kita buat dulu ni waktu muda dulu, Tuhan tunjuk balik waktu kita dah berumur ni. Bila main anak-anak dah mula tak peduli kat kita, isteri pun dah mula jerkah kita, tuan-tuan. Rupa-rupanya
dalam kita duk sibuk duk cari pekerjaan dulu, kita tak pernah timbang pun di antara halal dan haram. Hak mana haram kita balik sopa aja, kita balik rumah, kita bagi isteri makan, kita bagi anak-anak makan, tuan sekalian. Bila dah sekarang ni kesan itu kita nampak anak tak peduli kat kita, baru duk nampak balik Allahu Akbar, dulu aku ada terima sekian, dulu aku pakai langgak je benda halal, hukum haram halal, dan aku tak fikir dah. Waktu tu baru kita nak muhasabah, tuan sekalian. Jadi sekarang ni sementara masih ada masa, bermuhasabah lah. Kalau ada benda-benda, ada lagi benda-benda yang tak jelas, benda-benda haram ni, tinggal cepat-cepat tuan sekalian berdoa kepada Allah supaya Tuhan ampuni kita dan pelihara keluarga kita. Benar jadi kan, benar jadi tuan sekalian. Saya lama dah cerita ni, benda ni lama dah jadi. Orang Pulau Pinang ni kadang-kadang belah-belah Tanjung lah kasang kan, ustaz saya, bini saya tak bagi muka. Oh kemai tuan sekalian, bila pi rumah dia baru dia tahu dia tu kena talam dua muka ke dah. Pi rumah tuan-tuan sekalian, kita duk tunggu lama, ayam teh apa tak keluar pun, dia apa kerja duk sembang, lain kali dia pun tengok kita gelisah apa, dia pun masuk dalam Jepun. Kebetulan dapur tu dekat dengan ruang tamu kita, dan ruang tamu rumah dia tu. Dia kata kat bini dia, kita dengar lah bisik-bisik tu, kita dengar, kita pun tinggal pun jahat dengar. Dia kata, awak tak buat teh dekat ustaz hantar, aku malu kat ustaz. Bini dia kata apa tuan sekalian, kepala otak hang teh, gula pun tak ada hantar. Wih, tak terkejut tuan sekalian. Hak tadi ni hang bercakap saya tak nak bagi. Tuan sekalian, jaga elok. Pasal apa yang bini dia boleh jadi kasar aku tu. Tuan-tuan cek balik lah. Mungkin ada benda yang kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Nabi kata apa? Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, neraka lah tempat dia. Sebelum pergi neraka tuan-tuan, di dunia ni Allah Ta'ala tunjuk dah, dia jadi gelisah. Benda yang haram ni membuatkan jiwa kita jadi gelisah kan, tidak taat kepada Allah, apatah lagi nak taat kepada suami. Jaga elok. Anak-anak pun macam tu juga, kalau dengan Tuhan pun mereka buat halal-balai, apatah lagi dengan mak pak. Yang tu yang paling kita takut. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni antara dia. Last sekali saya nak sebut hak bawah sekali tu, perdalamkan ilmu agama, carilah ilmu. Selalunya memanglah, tapi saya tengok majoriti hak ada ni orang lelaki ramai ni kan, selalunya orang perempuan yang ramai. Jadi orang perempuan carilah ilmu agama, perdalamkan ilmu agama, sebab benda ni kita nak pegang, benda ni kita nak, orang kata apa, kita nak jadikan pedoman dan panutan dalam diri kita. Tuan-tuan, satu benda yang ni saya saja buka kepada tuan-tuan lah. Saya baru ni saya sembang dengan satu hakim di Pulau Pinang, di daerah mana tak cerita lah. Hakim tu lah minta saya cerita ataupun war-warkan dalam ceramah. Antara ada tuan-tuan sekalian, ni soal ni hak cerai terlampau mudah sangat kita tengok berlaku ni. Bagi orang lelaki kadang-kadang benda tu menjadi, bila dah terlampau marah dia cerai terus. Dia tak fikir efek apa yang dia akan terima. Dia tak fikir efek apa dia akan terima. Tuan-tuan, ketika mana kita sudah melafazkan kata-kata cerai, lafaz cerai tu maknanya ada beberapa tuntutan yang kita nak kena selesaikan. Jaga elok. Antara ada yang pertama tuan-tuan sekalian, tuntutan mut'ah. Yang tu tuntutan selepas daripada cerai kita kena bagi kepada isteri. Lepas tu tuntutan iddah, nak kena bagi kepada isteri. Lepas tu tuntutan harta sepencarian, kalau isteri kita tu minta kat kita harta sepencarian, waktu depa waktu tengah duk jalankan sebagai suami isteri tu, depa adalah buat pekerjaan apa sikit lebih kurang kan, buat jual menega ni apa semua. Jadi banyak barang-barang dalam rumah tu, antara sebahagian dia barang-barang yang dibeli oleh isteri. Isteri boleh tuntut balik. Lepas tu tuntutan apa, kalau anak tu, kalau kecil-kecil lagi, anak tu akan dapat kepada isteri. Contoh dia kata anak ada 4 orang, maka anak tu akan dibela oleh isteri. Isteri pula tuntut kepada suami, ini tuntutan penjagaan anak. Tuan-tuan, baru ni ada satu orang mai kat saya minta tolong, suruh cari lawyer Ustaz, pasal dia duk kena tuntut dengan isteri dia macam-macam. Dia tuntut yang pertama, tuntutan iddah sebanyak iddah 900. Maknanya 3 kali suci sebulan 300 dia kena bagi. 900 selesai. Lepas tu tuntutan mut'ah, isteri dia minta 15,000. Padahal gaji dia tuan, bukan kerja apa-apa, kerja nelayan ya. Gaji dia kata kalau betul-betul gaji total Ustaz, dia buat satu ni kat saya, satu table kat saya, gaji dia tu 900. 15,000 tuntutan mut'ah yang diminta oleh isteri dia. Garu kepala waktu tu. Lepas tu anak ada 4 orang, bini dia minta sebulan aku nak 300 seorang. Tuan-tuan bayangkan kalau sebulan 300, 4 orang berapa?
1,200 dia boleh terjun dalam laut tu. Kalau lagu tu punya cerita ni, bini dia minta ni buat satu saman, dia panggil saman kepada apa nama defendant, bini dia tu plaintiff, buat satu saman. Hak ni dia minta ni. Dia tengok Allah, Ustaz, kalau saya tak cerai tak apa Ustaz. Baru dia main macam tu. Kalau saya tak cerai tak apa Ustaz. Nak buat macam mana? Nampak lah tuan sekalian. Yang tu satu lagi, bini dia tak minta apa dia? Tuntutan harta sepencarian. Saya tanya, agak-agak bini beli banyak ke barang-barang pada rumah? Allah dia kata, Ustaz, boleh katakan 90% barang-barang dia jenuh. Hang beli apa? Saya beli apa-apa Ustaz. Jenuh tuan sekalian. Kalau bini minta balik, kita pakai lena di bus stop ya. Saya abang ni tuan sekalian, untuk apa? Untuk dia sebagai langkah pencegahan, bukan nak suruh isteri minta. Sagi cantik, sagi isteri balik-balik dia buat goyang badan, aku kata abang cerai saya abang. Dia tahu kata abang dia orang kaya, abang cerai saya abang, pasal banyak-banyak tuntutan ada. Jaga elok tuan sekalian. Allah. Sebab apa? Terlampau mudah bila kita tuturkan perkataan tu. Baik, tak selesai sampai tu. Kalau suami, ini hukum, kalau suami dia tak mampu untuk nak menyelesaikan tuntutan-tuntutan tu, maka tuntutan, ada satu nama dia tuntutan alih, di mahkamah tu, dia akan dialihkan tuntutan tu kepada keluarga suami, ibu dan juga bapa. Tak lepas tuan-tuan sekalian. Kita bila dah bercerai, sudah ambil anak, sudah dapat, sudah pergi kat depa, dah tak lepas. Sebab apa? Orang kata apa? Sebab kita masih lagi mertua kepada dia. Kita masih lagi mertua kepada menantu kita, walaupun dah bercerai. Tuntutan tu akan naik kepada kita. Sebab anak kita tak mampu, akan naik kepada kita. Di mana relevan dia? Rupanya agama ni tuan, dia bagi kat kita, suruh kita fikir. Kalau dalam bab harta perwarisan, dalam bab harta pusaka, akan dapat kepada mak dan juga, kalau lah anak kita ni, akan dapat kepada mak dan juga ayah. Kalau anak kita ada dah selesai, dah asabah anak dia apa semua, dapat. Lepas tu dapat kepada pak-pak menakan, adik-beradik kita apa semua. Dalam bab harta warisan dapat, dalam bab tuntutan tu pun juga kena macam mana orang yang dapat harta warisan tu. Boleh faham tuan sekalian? Lagu penin ni datang ni. Tak sah, so duk fikir panjang, so duk bercerai. Yang tu ya. Boleh lah? Ni hantar dah anak habaq lagu tu. Boleh? Tapi kalau ni kadang-kadang peguam lah daripada duk main sama-sama mereka, tapi alhamdulillah peguam syar'i ni dia jagalah benda-benda macam ni. Dan ada peguam ataupun yang suami ni dia tak cerai, tapi dia orang kata apa, suami ni dia biarkan bini dia nak buat apa buat. Lepas tu suami akan buat tuntutan nusyus ke atas isteri. Bila kata isteri ni nusyus, maka tuntutan hak isteri nak minta lepas pada cerai tu terhapus. Tu pandai tu kan. Tapi benda tu pun peguam dia tak akan buat lah, melainkan kalau dah ada di kalangan, kadang-kadang kita bila dah bercerai ni tuan sekalian, hati tu dia tak mau duduk sekali dah, payah dah nak jadi apa, dia tu bekas isteri saya Ustaz. Oh, bekas isteri nak duduk telefon lagi. Alhamdulillah Ustaz, kami payah lah, dalam 1000 ni adalah satu kan. Jadi nak dapat satu tu payah. Jadi agama dia tengok macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Baik, kita dah belajar ni. Dan seterusnya, yang keempat, meluruskan niat kita ketika mana saat kita menikah, islahun niat. Yang tu waktu menikah tu kena bagi niat tu, kena bagi betul-betul. Aku menikah ni kerana apa? Apa tujuan kita menikah? Itu di antara benda yang akan menjamin kebahagiaan. Baru kita tahu menikah kata ada orang suruh menikah tak mau macam tu tuan sekalian. Niat tu kena bagi betul-betul. Niat tu kena menikah ni apa, walaupun dipaksa sekalipun, cuba juga ubah niat tuan sekalian lillahi ta'ala. Cuba juga dia lillahi ta'ala, insya-Allah. Baik, yang kelima, bersikap saling terbuka dan juga jujur, ataupun dalam bahasa Arab dia kata musarahah. Habaq benda yang benar, yang tak betul habaq, serta tu sekalian. Jangan kita duk simpan-simpan, jangan duk pendam-pendam. Hak pendam ni lah ketika mana berlaku sedikit persekitaran, dia akan ungkit pergi habis semua. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia walaupun dia garang tuan-tuan sekalian, tapi ada satu sisi romantik Sayyidina Umar. Apa dah sisi romantik Sayyidina Umar tuan sekalian? Dia ni selalu bertanya kepada isteri-isteri dia tentang keburukan yang ada pada diri Sayyidina Umar. Tanya bini dia. Sebab dia nak berhadapan dengan orang, pemimpin, nak jadi pemimpin dia kena macam tu. Binilah yang akan menjadi pengkritik utama kepada suami dulu.
Dia kata, abang nak keluar ni nampak pakai tak apa nak cantik. Bini kritik utama tu. Tuan sekalian, Sayyidina Umar bukan tekat kepada isteri, malah kepada kawan-kawan. Dia tanya kepada kawan-kawan, apa yang kamu melihat pada diri Umar ni, ada benda yang tak elok? Kawan-kawan cerita, Umar nampak macam ni, nampak macam cakap ni, nampak tinggi sangat. Umar bertaubat kepada Allah selepas daripada dia terima kritik yang tak baik, terus dia berubah, tuan-tuan sekalian. Itu sifat Umar. Jadi kalau kita nak kebahagiaan rumah tangga kita, balik tanya bini kita, agak-agak aku menikah dengan hang ni dekat 50 tahun ni, ada tak ada benda yang hang tengok kat aku ni yang hang tak suka ke? Tak ada. Aku cakap bagi betul. Ambil mai kertas kajang, tuan-tuan, dia tulis berkajang bagi kat kita. Tengok-tengok satu binding punya dia bagi kat kita. Kita baca, terkejut kena stroke, mati terus betul. Rupanya banyak hak ni tak apa, berubahlah pelan-pelan. Itu kebahagiaan. Jangan bila depan hakim, depan qadi baru kita cerita, ustaz, kalau ustaz nak tahu hak ni saya tak abang kat orang ustaz, saya abang kat ustaz seorang. Hang habaqlah kat suami hang dulu. Betul tak? Faham tak orang? Habaq kat dia dulu, abang macam ni. Ni dia habaq kat qadi. Saya tak cerita kat dia, ustaz, saya tak abang. Pasal apalah tak cerita? Bila dah bercerai lagu ni baru nak bongkak pasal apa? Bongkak sebelum daripada bercerai. Itu yang terbaik. Biar sama-sama boleh berubah. Itu cerita dah. Sebab itulah yang kelima, kena ada sikap terbuka ataupun sikap musarahah. Yang keenam, kena ada sikap toleransi dan juga sikap menghormati. Orang lelaki ataupun tasamuh nama dia, orang lelaki walaupun kuasa veto pada diri kita, kita pun nak kena tengok juga yang kata isteri kita pun. Janganlah duduk guna sebetul-betulnya kuasa tu sampai kita jadi diktator pula dalam keluarga. Tak mahu macam tu lah. Bagi ada sikap tasamuh juga dengan diri kita. Isteri nak keluar rumah kena minta izin suami, betul kan? Tapi kalau nak keluar setakat benda-benda yang kelaziman ni, nak keluar pi sidai baju, nak keluar pi bakar sampah, bagi pi lah. Betul tak? Ni sampai guna ni, hang tahu dah aku pi mengaji semalam, kalau hang nak keluar rumah minta izin kat aku. Lepas tu macam mana? Hang lepas ni nak keluar pi sidai baju, minta izin kat aku. Jenuh tuan sekalian. Abang nak sidai baju bang, keluar. Allah abang, raga tinggal abang, keluar. Betul abang, Allah nak bakar sampah, tak apa, keluar. Allah abang, peti api tertinggal, keluar. Abang, apa nama hujan ni macam mana nak ambil baju, keluar. Lain-lain kali mati terus aku tu ya. Duk kena tanya, jangan kita duk guna veto, terlampau veto sangat. Boleh faham tak? Ada tasamuh, ada toleransi dah. Contoh ada tuan-tuan sekalian, contoh ada. Pasal apa? Kadang-kadang berlaku ketika mana terjadi, contoh ada tuan-tuan sekalian, bila ada kematian di kalangan keluarga isteri. Saya cukup sedih tuan sekalian. Sampai telefon main teriak-teriak. Kan? Allah ustaz, suami saya tak bagi ustaz, nak pergi tengok mak meninggal, suami tak bagi ustaz. Allahu akbar. Awak jadi lagu tu. Nampak tuan sekalian? Suami tak bagi. Jadi bila dia nak keluar pergi, bila suami tak bagi, tak boleh pergi. Biar pergi kat dia, Allah ada dia beradik apa semua, hampa boleh selesai. Kalau hang tak pergi, tak apa, hang berdoa. Suami pula dia jenis kira berdoa ya. Hang doa ni sudah dapat kat dia, hang duk pergi apa? Tak seronok macam tu. Kan? Jadi benda tu kena ada sikap toleransi dan juga saling hormat menghormati. Hatta dalam apa-apa cerita sekalipun tuan-tuan, dalam apa-apa aspek sekalipun. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata kalau dalam satu hadis Nabi kata ketika mana isteri berada di tanur, di tempat bakar orang kata apa, bakar roti, kalau suami berkehendak maka isteri wajib menyelesaikan dan juga menyelesaikan hajat ataupun keperluan suami. Tetapi Nabi suruh suami ni bagi kelonggaran kepada isteri. Janganlah terlampau mendesak isteri sangat. Bagi tasamuh juga kepada isteri walaupun hakikat dia kuasa ada pada suami. Boleh nak? Suami jaga elok-eloklah benda tu. Baik, yang ketujuh, komunikasi yang baik, berakhlak, santun, melahirkan perasaan saling menghargai antara satu sama lain. Yang ni yang saya sebut ni tuan sekalian ni. Macam mana kita nak menghidupkan suasana dalam rumah kita, antara dia ni lah komunikasi kita yang baik, ubah tuan sekalian. Daripada panggilan-panggilan tu ubah. Ni kita berubah mengikut zaman. Panggilan kita ni ketika mana duk cinta dulu, ayang, ayam, anja, kan? Lepas tu bila dah dapat anak, mama, papa. Bila dah dapat cucu, Tok Wan hang, Tok hang. Kan? Allah. Kalau kita murnikan benda tu, daripada mula kita panggil orang kata apa, panggil anja, ayang tu, takkanlah waktu tua tak boleh panggil tak? Belum pernah panggil tak? Panggil dekat isteri dia, anja, yo, bunyi pun kan. Isteri pun seorang tak ada dah. Yo lah dia pun.
Allahu Akbar. Kalaulah ada macam tu tuan-tuan, alhamdulillah boleh buat. Tak mustahil benda ni diambil oleh orang luar tuan-tuan sekalian. Baru ni ada satu akhbar orang daripada Rusia kalau tak silap saya, umur dah atas kira umur warga mas dua orang masih lagi memanggil isteri dia darling apa semua, dia pun balas balik, isteri dia balas balik, berjalan berpegang tangan tuan-tuan sekalian, sambil makan suap bini suap suami, lepas tu sambil tu peluk pula celah-celah tu tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Benda tu diamalkan oleh mereka, tapi pasal apa dekat kita tak diamalkan? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Tu antara dia tu lah. Ustaz boleh kata lah, ustaz muda lagi kan, bila tuan-tuan, benda ni hadis Nabi tunjuk kat kita. Kita mengaji Maulidur Rasul, kita duk baca selalu Maulidur Rasul. Antara dia Nabi SAW pesan kepada kita tuan-tuan sekalian, Nabi ajak dekat kita macam mana kita nak bersama dengan isteri kita, sehingga kan dalam satu hadis Nabi buat masuk satu tangan dalam bekas bersama dengan isteri dia, bukan duk dua orang dalam bekas tu kan, masuk satu tangan, maknanya mandi sekali, itu sunnah Nabi kan. Kita tak pernah dah mandi sekali dah. Nak mandi sekali waktu bila tuan-tuan sekalian? Waktu suami sakit ataupun waktu isteri sakit. Allahu Akbar. Angkat cempung suami waktu tu dia mandi, tonyoh belakang suami pun tak larat dah, ayak jatuh atas kepala pun suami pun tak larat nak lap muka dah, bini lah lap muka. Alangkah indahnya kalau kita buat waktu sihat tuan sekalian, jangan sampai waktu sakit. Waktu sakit tu ayak mata lah, mandi sekali dengan ayak mata pun turun juga. Abang Allah, lagu tu lah. Hak suami pun lagu tu lah, suami pun tonyoh, bini kita tonyoh, bila lah aku nak boleh pula ni. Suami kadang-kadang lagu tu kan. Bukan suami di Pinang Tunggal lah, Pinang Sebatang. Pinang Sebatang ni ada mampus saya. Baik tuan sekalian. Yang ke-8, sabar dan syukur kepada Allah. Ini dua benda yang cukup susah, mudah untuk kita tuturkan, tetapi cukup susah untuk kita nak implementkan dalam kehidupan kita. Nak sabar, ya Allah, kadang-kadang hilang sabar dia kan. Ustaz pun boleh hilang sabar tuan sekalian kan. Jadi benda ni atas kita sendirilah. Saya nak cerita macam mana sabar dan syukur atas kita, pengalaman kita sendiri. Sabar selalunya isteri lah yang sabar kan, isteri lah yang sabar. Suami pun banyak juga yang sabar kan tuan sekalian, cuma suami tak tunjuk lah sangat, kata dia tu jenis sabar, jenis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang terlajak teruk dah. Baik tuan sekalian, yang 9, sikap yang kreatif dan bijaksana. Yang ni cerita ni dulu tak ada, tapi sekarang ni ditimbulkan oleh ulama kontemporari. Dia cerita kena ada juga sikap kreatif dan bijaksana. Pasal apa? Untuk menghidupkan suasana rumah kita, untuk menghidupkan suasana pernikahan kita, bagi ada juga seronok. Antara dia apa tuan sekalian, macam kita sebut tadi ni, keluarlah berjalan sama, duit simpan banyak dah, keluarlah. Tak mau pergi berjalan mana, pergi umrah. Kita pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi umrah pun tak apa, bermulan madu di umrah. Di di Mekah sana tuan sekalian. Yang tu yang kata sikap kreatif dan bijaksana. Ni duduk di Pinang Tunggal tak pergi ke mana, maklum tak pergi ke mana, ke duit dalam bank tu penuh, tak tahulah Pak Haji hang ni, Bang Haji hang tak mau ajak pergi ke mana pun, pergilah berjalan-jalan. Tuan sekalian, dua orang pergi pesta Pulau Pinang tu, dua orang pergi berjalan tuan sekalian, pergi sana. Masuk rumah hantu, takutlah bang, kita pun peluk dia. Jangan takut abang ada. Dia terkeluar gigi, poliden tak bubuh tuan sekalian. Hantu pula ambil, nah. Hantu pula bagi kat kita gigi, tak apa. Jadi ada suasana tu dalam kehidupan kita. Baik, yang ke-10, ni di antara dia, dua-dua orang kena ada sifat ni, kuat ataupun orang panggil kedekatan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, cuba juga dalam rumah salat berjamaah, cuba juga hidupkan solat berjamaah dalam rumah tuan sekalian. Minta maaf saya sebutlah, bagi ada jugalah, walaupun kita nak main di masjid Al-Abidin ni tak berani kan nak jadi imam. Tuan-tuan sekalian, bukan mudah jadi imam. Kadang-kadang tengok mikrofon pun ketang lutut dah kan. Dia pula ada janggut pas sikit lebih kurang, tok imam pula tak ada waktu tu, dia pula pakai jubah. Orang duk tengok-tengok ni, boleh kot jadi imam. Nak kata tak biasa, payah juga. Jadi tuan-tuan sekalian, bila jadi tu Allahu Akbar, kena pula jadi waktu maghrib kan. Allahu Akbar tu kemas dah, lepas tu lama dia kata doa iftitah apa lama sangat ni kan, lama ni. Tok Bilal pun dia pun hilang sabar. Fatihah jahanam pergi sembahyang waktu tu juga tuan. Jadi balik di rumah buat tu. Rupanya ada orang yang tak pernah langsung jadi imam di rumah tu, tak pernah tuan sekalian jadi imam. Dia kata jadi imam ustaz ni waktu menikah dulu
Kan? Waktu mula-mula angkat-angkat nikah apa semua jadi imam waktu tu. Semayang, oh tuan. Tak tahulah semayang apa waktu tu daripada orang semayang. Hak tu boleh pula jadi imam. Dia kata tak apa ustaz, waktu tu baca slow. Kan, Allahu akbar. Baik tuan, itu sahaja 10 perkara yang akan orang kata apa, yang akan menjadi satu benih dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan kasih sayang, kebahagiaan, mawaddah, sakinah dan juga rahmah. 10 benda ni saya rasa ada dalam ni kot dia bagi kat tuan-tuan. Pasal kalau ni tuan-tuan balik kita sambil-sambil tu tuan-tuan baca baliklah yang huraian-huraian itu kita baca balik dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya mohon maaf tuan-tuan sekalian, terkasar bahasa, terlajak bicara, terlajak kata. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Tuan-tuan ingat, lepas daripada ni, kalaulah lepas daripada ni terjadi sesuatu benda persengketaan dan apa semua, rujuk balik ataupun muhasabah balik dengan apa yang kita pelajari ini insya-Allah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.